forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Mohni terhadap isu apa? Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu menantu Muhyiddin. Saya baca detail sedikit dekat Malaysia Kini ni. Dewan Rakyat kecoh seketika hari ini. Sesusulan Kom Poi Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka mencelah perbahasan Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional paguh dengan bangkit kes menantunya Muhammad Adlan Borhan yang kini menjadi buruan SPRM. Okey, mari kita dengar respon dari Iswadi Mohni. Dia akan kita komen macam biasa. Pertama, PN bising pasal apa orang kata bernas memonopoli. Dia tanya, bukankah kamu iaitu Muhyiddin Yassin yang tanda tangan 10 tahun monopoli bernas terhadap beras? Itu soalan pertama. Kedua, Muhyiddin Yassin membangkitkan isu, adakah benar subsidi tersebut sampai kepada rakyat? Kemudian Kota Melaka kata, yang kamu persoalkan tu adakah kerana kamu ada pengalaman? Yalah, pengalaman lah. Ada subsidi tapi subsidi tu tak sampai kepada rakyat. Sehingga anak menantu tak nak balik ke luar negara. Lepas tu diorang gaduh kat situ lah kan. Tapi dua poin yang dibuatkan oleh Kota Melaka tadi adalah valid point, tuan-tuan. Yang pertama berkenaan dengan 10 tahun yang tak dijawab oleh Muhyiddin Yassin. Sebenarnya, Bernas itu menandatangani konsesi untuk untuk monopoli beras itu selama 10 tahun. Perjanjian itu adalah selama 10 tahun dengan kerajaan untuk bernas. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan subsidi. Jadi bila dia tanya soalan, bila Panguh bertanya soalan kepada Tambun, Perdana Menteri bertanya Perdana Menteri, adakah subsidi itu sampai kepada rakyat? Seolah-olah dia tak yakin bahawa subsidi itu sampai kepada rakyat. Dia datang ketidakyakinan itu datang daripada mana? Dia kena be specific about it. Seolah-olah ketidakyakinan itu datang daripada pengalaman dia sendiri. Itu yang dikatakan oleh Kota Melaka tadi. Dan dia relatekan lah, sebenarnya tak perlu pun dia relate pada anak menantu. Tapi mungkin, yelah, dengan secara indirectly nak bagi tahu. Of course, dalam Dewan tak boleh lah, tak ada kaitan pun benda tu kan. Tapi saya kat luar ni, saya boleh tanya. Yalah, betul lah. Adakah dengan pertanyaan itu, ketidakyakinan subsidi itu sampai kepada rakyat, seolah nak mengatakan bahawa PMX nak sakau subsidi tersebut? Itu soalan dia, seolah-olah. Dan bila dia bercakap dalam perkara konteks tersebut, apakah dia bercakap dalam konteks bahawa dalam konteks pengalaman dia sendiri? Itu persoalan yang nak dibawa dalam hal ini. Okay? Baik, soalan dia bawa. Saya Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu menantu Muhyiddin. Dewan Rakyat kecoh seketika hari ini susulan Ko Poi Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka mencelah perbahasan Muhyiddin Yassin dengan membangkitkan isu menantunya Muhammad Adlan Borhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu Muhyiddin membahaskan rancangan undang-undang pembekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Ku kemudian mencelah dan menyoal Presiden berhubung kenyataan keputusan kerajaan membenarkan konsesi bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari sehingga 2031 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP juga membangkitkan kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan di bawah senarai notis merah Interpol. Tidak puas hati, Ku Muhyiddin meminta timbalan speaker yang mengarahkan Ku menarik balik kenyataan tersebut. Tuan Speaker, seperti dibagikan oleh Ketua Melaka tentang menantu saya dibuat dengan niat jahat, saya minta dia tarik balik. Pasal kenyataan ini yang kita bahas bukan soal itu, katanya. Okey. Suasana terus hangat. Okey, saya menggunakan namun Syahidan tetap mempertahankan. Okey, satu lagi, bila Syahidan rujuk perkataan bangsat tadi tu, disebut perkataan bangsat. Kemudian apa orang kata jelutong Sanis Raya. Sanis Barat Netaji Raya. Raya lah kita panggil. PH Jelutong mengatakan bahawa menarik balik kerana perkataan bangsat. Dia kata, saya tak merujuk kepada sesiapa, saya bukan cakap Kota Melaka, saya sebut umum. Bodoh kalau percaya kata dia lah. Baik. Kemudian Alice mengatakan, saya minta Kota Melaka tarik balik kerana keluar tajuk. Saya minta Kota Melaka tarik balik. Okey, bagaimanapun Ku enggan menarik balik, sebaliknya memberikan penjelasan. Sidang Dewan terus menjadi kecoh setelah beberapa ahli PN meminta timbalan speaker mengarahkan Ku menarik balik. PN ini dah hangatkan lagi apabila Awang Solahuddin Hashim, PN Pendang, menasihatkan Ku supaya jangan ikut perangai Zionis. Walaupun berkali-kali minta Ku menarik balik, wakil DAP itu enggan membuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan hanya dibenarkan masuk setelah waktu rehat. Awang Hashim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimula semula dengan Muhyiddin dibenarkan membuat ucapan penggulungan. So dia tak jawab lah soalan Ku tadi tu. Sepatutnya kalau Ku bijak, tak payahlah nak provoke macam tu kan. Bagi saya mudah, dia tanya soalan itu je. Soalan dia apa? Soalan dia berkenaan dengan konsesi 10. Itu sebenarnya kita nak tahu tu.
Konsesi 10 tahun tersebut ditandatangani bila dia mempersoalkan tentang beras. Itu yang kita nak persoalkan. Baik. Saya terdelete pula benda ni. Jangan dah. Saya terdelete dah. Okey. Alright, seterusnya. AGC masih teliti kes 3R Dr. M. Hadi juga Muhyiddin Yassin. Okey. Setelah sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada AGC mengenai kes Dato' Mahathir, pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan juga Presiden Hadi PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu tiada sebarang kemaskini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan dengan 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razauddin Hussein kepada Malaysia Kini. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat ataupun bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan sumber ulasan, semua berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Pada masa itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi ketika berhubung ucapan di Johor pada 26 Ogos lalu. Presiden PAS kita berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berlandaskan ajaran Islam. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan semasa pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini setelah Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk mengundi calon PH. Kes disiasat di bawah Akta mengenai 3R di bawah Seksyen 505B Kanun Kesesaan. Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataan diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuat siasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa pihak tertentu telah memutarbalik ucapannya. Tiada perkembangan mengenai kes siasatan ini juga. Sementara ini, Menteri Besar Sanusi, satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadap ke mahkamah dan akan dihadapkan ke mahkamah di bawah Akta Hasutan pada hasutan, dan kes tersebut akan dibicarakan bermula daripada Januari atau Februari. Baik. So, adakah perkara ini akan dibawa? Adakah mereka akan didakwa? Berkemungkinan besar ya. Sekarang ini dia terpulang kepada AGC sama ada nak meneruskan dakwaan tersebut atau tidak. Tetapi kalau ikut daripada how easy it is actually, betapa mudahnya untuk nak didakwa dalam kes-kes sebegini berkaitan dengan Akta Hasutan ini, sebenarnya tak lepas. Hadi tak lepas, Muhyiddin Yassin tak lepas, even Mahathir sendiri pun berkemungkinan besar tak lepas dalam kes ini. So, sama ada mereka akan diteruskan atau tidak dakwaan tersebut, saya rasa masih lagi menunggu, mungkin masih lagi AGC masih lagi mengumpul bukti-bukti dan berkemungkinan akan didakwa dalam masa yang terdekat. Baik. So, balik kepada cerita kepada Perikatan Nasional itu sendiri, tuan-tuan. Now, dinamika kepada Perikatan Nasional sekarang ini dan juga perkara yang sekarang ini dikenakan kepada pembangkang, apa tujuan dia? Itu poin saya nak bawa. Apa tujuan dia? Kenapa dakwaan fitnah saman ini berlaku? Yang pertama, kita kena faham bahawa sekarang ini apa yang pembangkang cuba wujudkan adalah ketidakstabilan. Apa yang pembangkang wujudkan adalah ketidakstabilan. Pembangkang tidak bercerita tentang polisi, berbahas tentang polisi, membentang ataupun menentang mana-mana polisi, kecuali di dalam Dewan Rakyat. Pun soalan-soalan mereka bagi saya agak tak sampai ke level pembangkang yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sukar untuk mereka nak attack government of the day kerana kebanyakan masalah yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka attack, mereka akan kena. Itu yang pertama. Jadi mereka resort kepada 2 perkara. Pertama, fitnah. Tuan-tuan dengar ucapan Sanusi sendiri. Dia banyak berkisah kepada fitnah sehingga dia disaman oleh Tan Sri Vincent Tan, disaman oleh Amiruddin. Kan? Saya mesej Amir tadi, saya kata, Amir,
Teruskan saman. Dia kata, lawan, tetap lawan. Dia tak kata macam tu lah. Ya, kita akan teruskan, dia kata. Amir Menteri Besar Selangor. Dia kata, jangan give up. Jangan berhenti. Teruskan. Kita kena teruskan saman tersebut. Ya, dia akan teruskan. Point is sekarang ini, tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Dalam keadaan sekarang ini, mereka terdesak. Terdesak sebab apa? Dana yang mereka agung-agungkan dan banyak sebelum ini disekat dalam pelbagai cara. Saya boleh sebut tentang Malaysia Airlines. Saya tak kata dia berkaitan dengan Muhyiddin. Tetapi saya kata, tuan-tuan fikirlah sendiri apa yang saya maksudkan. Poinnya adalah, okey, disekat di situ, didakwa, ditangkap, kemudian ada yang sekarang ini diburu, termasuk menantu Muhyiddin Yassin. Kemudian ada sebilangan-sebilangan dana-dana tersebut sudah mula kekeringan. Dana-dana mereka sekarang ini sudah mula kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh apa? Kekeringan disebabkan oleh, yang pertama, mereka tak berani. Dana yang dah disembunyikan itu, yang dah dilebur dan dilebur itu tak berani nak dikeluarkan kerana pihak berkuasa is on their toes sekarang ini menghidu kat mana wang-wang the money trail itu sekarang ini muncul. The moment money trail itu muncul, dia mula akan masuk dan mula akan melakukan siasatan. Terbaik tadi Malaysia Airlines lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan bahawa Datuk Seri tersebut telah ditahan di bawah AMLA, Akta Penggubalan Wang Haram. AMLA itu pada tahun 2020 ni, tuan-tuan. 2021 ialah dia dapat pada Disember. Tetapi permohonan kepada lesen My Airline tu bukan dia buat baru Disember 2021. Permohonan itu dia buat sebelum itu. Pada tahun 2020 dia dah mula buat permohonan. Jadi bila 2020 dia dah mula permohonan, kelulusan pada 2021, persoalan utama kita dengan skandal tersebut, dengan keadaan company tersebut, siapa benefit? Dan sekarang ini Datuk Seri itu ditahan dan disiasat di bawah AMLA. Berkemungkinan, sekali lagi saya kata skandal. Semalam kita cerita Golden Sack. Roger Ng dibawa balik, tuan-tuan. Yang buat rundingan dengan peguam Muhyiddin Yassin dibawa balik sekarang ini nak mendedahkan skandal yang dia kata tak mungkin tak ada pun. Mungkin dia tak pernah cakap pun, dia akan dedahkan. And dia akan bawa balik benda yang berkaitan. It will haunt back. Dia akan menghantui kembali, terutama Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional. But of course, PAS akan kata kami tak tahu dan kami berlepas diri. Itu sebab kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa PAS mula berpelukan dengan siapa, tuan-tuan? Atok. Mereka tahu minyak mereka di dalam bersatu dah nak habis. Fulus fi dunia wal mampus fi akhirah mereka dah habis. Walaupun tahniah kepada Nik Amal lah dapat Alphard hari ni kan. Tahniah lah kita ucapkan kan. Oda air bersih dapat Alphard. Alhamdulillah. Alhamdulillah unta merah. Alhamdulillah Syekh. Tapi dana tu dah mula kekeringan, tuan-tuan. Bersatu punya akaun disekat. Dia punya kroni-kroni untuk nak menyalurkan dana-dana tu dah mula disekat. PAS mula keresahan. PAS mula keresahan atas dasar apa? Keresahan kerana mereka nak menghadapi pilihan raya. Tetapi dana dan fulus-fulus mereka mula berkurangan. Dan jangan terkejut, disebabkan oleh itu, ada di kalangan cyber trooper mereka mula kononnya menarik handbrake sebab tak puas hati dengan kepimpinan. Bukan tak puas hati dengan kepimpinan, fulus, sudah mampus. Sebaliknya kita ni, tuan-tuan, tetap dekat sini. 10,000, 11,000 yang menonton kita tetap dekat sini. Alhamdulillah. Sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah akan lupakan. InsyaAllah. Kita kena ingat perjuangan kita ni untuk apa, tuan-tuan. Kita nak negara yang lebih baik. Saya menyokong kerajaan Madani ini bukan kerana saya menyokong kerajaan Madani. Kerana saya percaya bahawa Perdana Menteri kita dan juga barisan kepimpinan beliau mampu membawa perubahan yang telah dirosakkan oleh mereka-mereka yang ada sebelum ini, terutama yang mereka memerintah selama 33 bulan itu. Okey, tuan-tuan. Saya baca detail sikit lagi. Ketika itu Muhyiddin membahkan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 dan sedang membagikan isu kenaikan harga beras. Kemudian mencelah dan menyoal Presiden Bersatu itu berhubung keputusan kerajaan membenarkan konsensus bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10
2021 ketika menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP turut membangkit kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol kerana dikendaki SPRM. Okey tuan-tuan, macam-macam lah isu. Okey, mari terus menyokong kerjaan Perdana PMA. Assalamualaikum.